dalam hadis Nabi meluruskan tulang dalam belakang. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan, kita di sini sebab kita jumpa ramai orang daripada macam-macam negara. Tetap pernah tengok orang yang masa kita tidak ini kita letak tangan ke dada tak? Kan? Bisa tengok orang buat. Kan? Sebab dalam hadis yang sahih Nabi sebut berdiri saja letak tangan ke dada. Kan? Berdiri letak tangan ke dada. Ada para ulama yang faham bahawa berdiri yang Nabi maksudkan itu ialah berdiri semasa kita membaca Fatihah dan membaca surah. Itu mana yang maksudkan berdiri. Yang tidak ini dia berkata ini bukan perkara yang spesifik, bukan berdiri yang spesifik. Kan? Jadi masa itu saja kita letak tangan ke dada. Tapi ada sebahagian ulama dia berpendapat, dia kata dia tak tahu spesifik ke apa kan, tapi yang dia tahu berdiri letak tangan ke dada. Jadi ada ulama yang berpendapat bahawa berdiri semasa i'tidal juga letak ke dada. Okay. Walaupun pendapat ini pendapat yang bukan jumhur, bukan majoriti, tetapi benda-benda macam ni kita boleh berlapang dada sebab itu tafsirannya. Itu tafsirannya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-Albani kalau tuan-tuan baca dalam kitab dia itu, dia cerita panjang tentang bab ni dan dia tak setuju dengan perkara ini. Dan dia tak setuju dengan perkara ini. Tapi kita dalam hal itu kita agak berlapang dada. Sebab itu dia termasuk dalam bab cara dia mentafsirkan hadis itu. Dia tegak dengan meluruskan tulang belakang. Dan seterusnya Nabi mengucapkan takbir sebelum turun sujud. Kadang-kadang Nabi mengangkat tangan semasa takbir sebelum sujud. Sebelum sujud dia angkat tangan. An-Nasa'i dan Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih diriwayatkan dari 10 orang sahabat dan diamalkan juga oleh Imam Asy-Syafi'i dan terdapat rujukan juga kepada Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kita lepas i'tidal kita nak turun sujud kita angkat tangan. Kebanyakan kita tak ada kan. Tapi ini merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Salah satu bukti bahawa kita ni bukan ikut sangat semua. Yang orang mudah-mudah kata kita Imam Syafi'i, kita tak boleh ikut yang lain lah. Banyak pun dia tak ikut. Nabi meletakkan tangan sebelum meletakkan lutut semasa sujud. Nah, kita turun i'tidal, kita nak turun ke sujud, Nabi letak tangan dulu. Kan? Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Albani ini berpandukan kepada tafsiran beliau terhadap majaz. Hari itu bila kita belajar berkenaan dengan matan hadis, apa maksud majaz? Majaz maksudnya kiasan. Kiasan. Nabi di dalam beberapa hadis yang berdadak sahih. Kiasan tu maksudnya apa? Nabi sebut kita turun sujud ini jangan turun macam unta. Dia guna kiasan jangan turun macam unta. Macam mana unta duduk. Jadi perbezaan dari segi orang memahami hadis itu. Saya buat di situ, saya letak di situ beberapa imam besar zaman lampau dan semasa mempunyai pendapat sebaliknya. Al-Albani mengatakan bahawa turun tangan dulu kan. Tetapi Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia berpendapat turun lutut dulu. Itu imam zaman lampau, salah seorang imam hadis zaman lampau. Dan imam zaman sekarang, salah seorang ulama zaman sekarang yang sebut perkara ini, kita boleh baca di dalam. Pasal ada yang beberapa orang yang beli buku Al-Imam Syekh bin Baz, dia berpendapat bahawa turun dulu. Cara dia memahami kiasan Nabi itu. Perbezaan pendapat dari segi itu. Kedua-dua menggunakan hadis yang sama tapi pemahaman yang berbeza. Jadi benda macam ni kita nak play ya? Tak ya. Sujud. Nabi menjarakkan kedua tangan dari sisi bahu. Kita sujud itu bahu kita. Menjarakkan kedua tangan dari sisi bahu serta merapatkan jari-jari dan meluruskan ke arah kiblat. Meluruskan ke arah kiblat. Ada orang tanya, perempuan ada beza tak? Kan kita hari tu kita kata takbiratul ihram macam ni kan? Okay? Perempuan ada beza. Kita kata sujud macam penerangan tadi, perempuan ada beza. Tak ada beza. Sebab syarat fiqh di dalam Islam ini, apa yang diturunkan untuk lelaki sama juga untuk perempuan. Sama juga untuk perempuan kecuali dinyatakan. Nabi tak nyata, tak ada perbezaan.
Sehingga orang kita nampaklah sifat perempuan kita itu bukan apa alasan berpandukan kepada hadis. Nabi sujud di atas 7 anggota. Apa kita sebut 7 anggota kita sebut itu? Pertama, dahi dan hidung. Satu anggota lah. Lepas itu 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 hujung kaki. Nabi melarang sujud dengan meletakkan lengan di atas lantai. Faham tak saya kata begitu? Nabi sebut dalam hadis dia kata jangan sujud macam anjing. Meletakkan tangan mana? Kita angkat, kan? Kita angkat. Kita jangan letakkan lengan kita ni atas lantai macam tu. Kadang-kadang ada orang buat macam tu kan. Nabi larang. Ada orang tanya, takkan benda-benda itu kecil pun, tapi Nabi melarang dengan larangan yang keras. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab solat ini diwahyukan kepada Nabi. Jadi tak ada ruang untuk kita buat interpretation kita sendiri. Nabi larang. Okay, sami'na wa ata'na. Dan tenang semasa sujud. Seperti itu dengan tempat-tempat lain mesti ada tamak-tamak. Dan azkar semasa sujud. Doa. Nah, saya sebut tadi doa semasa sujud. Nabi tak bagi baca Quran semasa sujud. Larangan. Saya nak sebut sikit berkenaan dengan larangan nanti di ujung nanti. Bacaan semasa sujud. Okay. Doa Nabi, doa kita semasa sujud sebab kita digalakkan banyak berdoa semasa kita sujud. Kalau kita nak baca doa yang ada dalam Al-Quran dia, kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang bulan puasa ni, yang kita nak banyak solat, kita nak banyak berdoa. Kita nak baca doa yang ada dalam Quran dia atau tidak? Sebab dia larang baca Quran. Doa yang ada dalam Quran dia. Sebagian para ulama berpendapat boleh kerana dia doa bukan baca Al-Quran, dan Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga sebahagian daripada ayat Quran sahaja, bukan lengkap. Itu satu pendapat. Ada juga ulama yang berpendapat walaupun jumlah yang kecil, tapi ada juga para ulama yang berpendapat bahawa dia kata jangan baca doa, jangan baca Quran, jangan baca Quran. Dia kata dia orang tanya tak ada doa lain yang boleh baca. Ini yang kita maksudkan. Hari itu ada orang tanya lari daripada khilaf. Dia nak lari dari khilaf kan? Keluar dari khilaf, dia tak payahlah. Tak payah baca yang ada dalam Quran. Ada yang berpendapat sedemikian. Kalau nak tanya apa-apa, nak henti kan, nak penjelasan ataupun ada nak tambah, boleh, no problem. Okay, beberapa tambahan tentang sujud. Okay, larangan membaca Al-Quran semasa sujud. Kadang masa sujud selama rukuk yang saya sebut tadi. Kadang-kadang Nabi memanjangkan rukuk pada keadaan tertentu. Pada keadaan tertentu dia memanjangkan rukuk dan juga sujud. Saya tak tahu dan juga sujud dalam keadaan tertentu. Bila dia panjangkan sujud, rukuk kita adalah sebab dia. Kalau sujud bila dia panjangkan. Saya tak cerita sebab panjanglah hadis. Pada keadaan tertentu bila dia panjangkan sujud. Pernah, semua pernah dengar cerita dari saya. Bila cucu dia nak jadi, cucu dia nak jadi, para sahabat ingat Nabi lupa, tapi cucu dia nak dia bagi puas mainan, lepas tu baru dia bangun. Okay, cucu dia nak jadi. Kadang-kadang Nabi mengangkat tangan semasa takbir bangun dari sujud untuk duduk antara dua sujud. Daripada sujud angkat tangan untuk duduk. Kadang-kadang Nabi mengangkat tangan. Ini riwayat yang hasan dari Imam Ahmad dan Abu Daud. Tapi kalau kita buat di masjid kita, ya apa pelik tak nak tengok kan. Sebenarnya ada. Kadang-kadang. Benda-benda begini kan, yang kadang-kadang ini kan. Kalau tempat kita tu tak biasa, kita janganlah buat. Sebab dia menimbulkan kekeliruan. Kalau tempat kita tak biasa. Kalau tempat tu dah biasa kan, iyalah. Sebab benda ni kan kadang-kadang Nabi buat. Maknanya tak semestinya selalu kita buat. Okey, duduk antara dua sujud. Nabi duduk di atas kaki kiri. Saya harap faham tak? Sebab kita pun memang buat dah kan. Nabi duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya, dan menghalakan jari-jari kaki ke kiblat. Kaki kanan yang dia tegakkan itu
Tegak betul lah, upright, dan halakan jari ke kiblat. Perbuatan ini dikenali sebagai muftarishat. Duduk ini dipanggil duduk iftirash.